Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahiyatun Nabiha binti Anwar Yazid. Nombor metrik saya 069335. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan kita sebagai seorang manusia daripada alam roh sehingga kesudahan yang abadi. Saya akan menceritakan tentang alam roh. Alam roh ialah suatu alam gaib di mana jasad manusia yang belum terjadi. Dan setiap manusia tidak akan mengingati alam tersebut. Alam ruh di mana kita telah membuat perjanjian kepada Allah untuk sentiasa taat setiap perintahnya dan mengelakkan apa yang dilarang olehnya. Namun lumrah sifat seorang manusia yang pelupa, maka lupa akan janji terhadap Allah. Maka dengan itu Allah telah mengutuskan para nabi dan rasul ke atas bumi untuk mengingatkan kita dan menyuruh kita kepada janji-janji yang telah kita buat kepada Allah, seperti yang kita boleh dapati di dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan surah Al-Hadid pada ayat 57. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada alam rahim. Alam rahim ialah suatu alam yang seorang manusia akan lalui sebelum alam kelahiran. Alam rahim suatu alam di mana seorang manusia dalam kandungan ibu ketika itu berada dalam keadaan istirahat, masih belum ada perjuangan dan cabaran yang akan dilaluinya. Dan akan ada beberapa fasa dan proses yang seorang manusia akan lalui untuk menjadi sempurna sebagai janin. Ketika usia kandungan mencapai 4 bulan, Allah akan menyempurnakan penciptaannya dengan meniupkan roh ke dalam tubuh janin. Pada masa yang sama, Allah telah mengutuskan malaikat untuk menulis 4 ketentuan takdir yang akan dialami oleh manusia, iaitu rezeki, ajal, kematian, kecelakaan dan kebahagiaan yang akan dilalui oleh seorang manusia. Dan secara umumnya kita akan berada dalam rahim ibu selama 9 bulan lebih, dan dengan itu lahirlah seorang manusia atau hamba Allah ke dunia. Maka berlakulah alam kelahiran di mana kandungan ibu mencapai usia 9 bulan lebih dan lahirlah seorang manusia di atas muka bumi ini. Setiap manusia yang dilahirkan mempunyai latar belakang dan kehidupan yang berbeza-beza. Setiap manusia mempunyai cabaran dan ujian yang diberikan Allah mengikut kemampuan masing-masing. Allah tidak akan menguji hamba-hambanya melebihi kemampuan hamba-hambanya. Setiap manusia perlulah menimba ilmu yang bermanfaat dan mengumpul sebanyak mungkin amalan yang baik ketika mereka berada di muka bumi ini. Assalamualaikum, saya Anis Akila, nombor matrik 070503. Selepas kelahiran, maka kehidupan sebagai hamba Allah di dunia bermula. Di sini, kita akan melakukan amal soleh untuk menempah tempat di rumah syurga yang abadi, kerana dunia hanyalah persinggahan sahaja. Setiap ujian yang dilalui berbeza, namun kita perlulah sentiasa teguh di jalan Allah kerana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafin Serina binti Roslan, nombor matrik 069619 akan menerangkan tentang alam selepas kematian. Dalam kepercayaan Islam, selepas mati, roh seseorang akan melalui suatu peringkat yang digelar barzah, di mana ianya wujud dalam kubur. Apabila pengebumian tamat dan orang terakhir di upacara itu telah melangkah 70 langkah daripada kubur, maka malaikat munkar dan nakir akan menegakkan mayat di dalam kubur tersebut dan menanyakan 3 soalan, iaitu siapakah Tuhanmu, siapakah Nabimu dan apakah agamamu. Jika si mati menjawab soalan secara betul, maka waktu apabila mereka menantikan kebangkitan semula adalah menyeronokkan. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan menderita azab kubur hinggalah hari pengadilan, iaitu hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdina Farzana binti Abdullah, nombor matrik 070001. Saya akan membentangkan tentang kesudahan yang abadi. Akhir sekali, kesudahan yang abadi akan ditentukan melalui Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia akan diperhitungkan. Sekecil apapun perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan diperhitungkan oleh Allah SWT dan diberi balasan yang setimpal. Jika amal baik seseorang itu lebih berat, maka syurgalah destinasi terakhirnya.
di mana mereka memperolehi penghormatan dari Allah dan para malaikat dan dapat menikmati segala makanan dan minuman yang disediakan. Hidup dengan senang lenang dan setiap penghuni hidup dengan bahagia dan sebaya. Tetapi, jika sebaliknya, maka nerakalah tempat baginya. Suatu tempat yang merujuk kepada tempat penyiksaan dan kesengsaraan di alam akhirat. Mereka akan diazab selama mana yang ditetapkan olehnya. Walau bagaimanapun, pada akhirnya, kesemua umat Islam akan dikumpulkan di dalam syurga bersama-sama. Yang membezakan hanyalah cepat ataupun lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesabila, nombor matrik saya 070103. Saya akan membentangkan soalan nombor 2, perkara yang diperlukan untuk membina personaliti unggul dalam jangka yang panjang. Antaranya, pendidikan akhlak. Ini merupakan bahagian penting dalam membina personaliti unggul. Akhlak ini sendiri tidak boleh dipisahkan daripada ajaran Islam. Namun dalam pelaksanaan pendidikannya harus diarahkan untuk membina tingkah laku yang luruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Ain Atifah binti Muhammad Sayuti, nombor matrik 070151. Saya akan mengulaskan cabaran yang dilalui dalam membina personaliti unggul melalui konsep UniFit, Unimind dan Unicorp. Yang pertama, konsep UniFit. Antara cabarannya ialah kesukaran diri dalam menormalisasikan senaman atau riadah. Sebagai contoh, diri sukar untuk keluar beriadah pada waktu petang. Hal ini kerana wujudnya sifat malas dalam diri kerana sering memikirkan bahawa esok masih boleh melakukan senaman sehingga niat itu bertangguh-tangguh sampailah sekian lamanya. Seterusnya, konsep Unimind. Antara cabarannya ialah terlalu memikirkan sesuatu perkara yang negatif. Sebagai contoh, sentiasa berfikir bahawa diri tidak akan mencapai impian yang dicita-citakan. Hal ini dapat memberi tekanan kepada diri, lantas menyebabkan motivasi diri hilang lalu merosakkan pemikiran akal. Akhir sekali, konsep Unicorp. Antara cabaran yang dihadapi dalam membina personaliti unggul ialah kesukaran diri dalam mengawal akal pemikiran. Sebagai contoh, sukar dalam mengawal nafsu diri terhadap perkara-perkara yang memberi impak negatif terhadap diri sendiri. Hal ini kerana kurangnya pengabdian diri kepada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Safia binti Mazlizan, nombor matrik 070249, dan sekarang ini saya akan membahaskan tentang LDK 6 iaitu gaya hidup sejahtera berkenaan dengan langkah ke arah matlamat membina personaliti unggul secara berterusan dalam jangka panjang. Yang pertama adalah berkenaan dengan UniFit iaitu secara fizikal. Individu perlulah menjaga pemakanan dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang supaya dapat mengelakkan diri daripada obesiti. Selain itu, individu juga perlulah beriadah sekurang-kurangnya 2 kali seminggu supaya dapat mengeluarkan sisa toksik dalam badan melalui peluh yang dapat menyihatkan tubuh badan. Seterusnya berkenaan dengan Unimind, iaitu seseorang perlulah berfikiran positif ataupun husnuzon dengan setiap perkara supaya dapat mengelakkan ketidakpuasan hati ataupun perselisihan faham. Yang terakhir adalah berkenaan dengan Unicorp, iaitu seseorang perlulah menghindari dengki dan iri hati dengan cara mendekatkan diri dengan Allah supaya dapat membina hati yang suci. Sekian, terima kasih.